masa, iaitu berkenaan hijrah. Tapi bukan kita nak bincang hijrah ni macam terlalu ke sirah sangat ada. Dia lebih kepada apa yang refleksi yang kita perlu muhasabah. Kan? Kita perlu muhasabah. Jadi sebagai tajuk ni saya berikan hijrah hakiki dan hijrah maknawi. Apa maksud dia hijrah hakiki, hijrah maknawi? So kita cuba ringkaskan poin-poin yang penting. Jadi pertama sekali tuan-tuan yang kita perlu ingat adalah hijrah Nabi SAW ni tak berlaku pada Muharram. Ini kita kena ingat sampai bila-bila. Kan, walaupun ada nasyid kan, ada nasyid sebut satu Muharram. Kan bila kita cerita dengan anak-anak kan, saya pernah berceramah depan pelajar sekolah rendah. Bila tanya dengan mereka ni dengan confident jawab satu Muharram, saya menyanyi lagu lagi, menyanyi nasyid lagi kan. Itu dia punya kesan sampai mereka anggap itulah tarikh Nabi berhijrah. Tapi sebenarnya satu Muharram tu dia adalah takwin kan, penyusunan hijrah, penyusunan tahun tu. So bermulanya tahun dengan satu Muharram lah kan, bulan Muharram. Jadi itu sebenarnya. Cuma biasalah kita anggap itu adalah tarikh Nabi berhijrah. Tapi sebenarnya tidak. Kan berlakunya hijrah ni bukan pada Muharram. Dia bila pada Safar, hujung Safar. Dia saya akan beritahu lepas ni. Yang kedua, bila sebut hijrah ni tuan-tuan, kalau boleh, penting lah. Kalau boleh, mesti boleh. Untuk kita kat sini, khususnya lah yang hadir pada tengah hari ni dan mungkin jemaah yang online ni, untuk memastikan kita tahu bilakah tarikh kelahiran ikut hijrah. Nak tahu tarikh kematian tak boleh. Tahu tarikh kelahiran kita ikut hijrah. Sebab apa penting saya sebut ni? Kan bila mana Nabi SAW ditanya oleh seseorang, kan kenapa suka berpuasa pada hari Isnin? Maka apa yang Nabi sebut? Yauma wulidtu fihi. Kan hari di mana aku dilahirkan. Maknanya Nabi menunjukkan rasa kesyukuran kepada Allah melalui jalan berpuasa pada hari kelahiran Nabi sampai jadi syariat. Sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, Isnin itu sunat berpuasa. Kan? Apa? Sempena memperingati kelahiran Nabi pada hari Isnin. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau sebut tarikh Masihi, tarikh bulan Masihi kan, Januari, Februari ni, kita tahu. Kalau tak ingat pun sebut nombor IC. Tahulah bila tarikh kelahiran kita. Kan macam saya kan, 27 Ogos sempat lagi sebut. Yalah bulan ni kan. Nak sebut tarikh Masihi kita tahu. Tapi tarikh hijrah, berapa ramai antara kita yang tahu? Jadi yang tahu tu alhamdulillah. Yang tak tahu tu ustaz, itu innalillah. Yang tak tahu tu ambil tahulah. Kan macam mana tengok dalam Google. Jangan tulis dalam Google pula bila tarikh lahir saya, dia pun tak tahu. Kan tulislah kat situ Hijri Converter. Hijri Converter. Kan search dalam tu akan ada satu aplikasi, masukkan tarikh kelahiran Masihi kita, dia akan convert kepada tarikh kelahiran hijrah. Sebab apa penting ni? Kita kena ingat dan kena simpan. Kalau tak ingat simpan. Bila sampai tarikh kelahiran hijrah kita, jadikan hari itu istimewa dengan amal soleh. Ni saya nak sebut penting sebab tak ramai yang tahu. Tak ramai yang tahu. Kan setelah kita di sini mungkin kita tahu. Maksud kena ambil tahu. Kalau tak tahu, tak mahir nak mencari dalam internet, balik rumah kita jumpa anak cucu kan, mereka ni pandai kan, hebat dengan internet, kecanggihan ni. Mereka minta tolong. Cakap, yang mana ustaz ada pesan suruh cek dalam Google Hijri Converter. Suruh minta tolong dia yang semakkan. Pastikan kita tahu. Dan bila sampai tarikh kelahiran hijrah tu, sambut dengan cara beribadah. Ini cara menunjukkan rasa kesyukuran. Buat istimewa lebih daripada biasa. Bukan ibadah yang macam biasa, itu kita buat hari-hari. Jadikan special. Contoh biasa kita solat sunat sehari 2 rakaat sahaja. Dan hari tersebut lebih kan, mungkin tambah jadi 4 ke 6, ikutlah kan, buat lagi banyak. Biasa kita sedekah ni seminggu je sekali. So hari tersebut sedekah banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, zikir banyak-banyak, macam itulah. Jadi ini yang saya kira penting bagi kita yang belum tahu, ambil tahu. Bagi yang dah tahu, pastikan kita praktikkan. Setiap kali, setiap tahun datang tarikh kelahiran hijrah, sambutlah dengan cara beramal soleh. Ini cara Islam, cara Nabi tunjukkan. Kan cara yang adat, kita sambut beli kek ke, nak buat jamuan ke, walaupun tak nak kata apa haram, tidaklah kan, dia harus selagi mana tidaklah bercanggah syarak. Nak buat-buat tapi jangan ada unsur yang haram.
kan, nak buat macam parti je, campur lelaki perempuan pula kan, tak ada batasan aurat contoh, tak terjaga. Mungkin ada unsur-unsur yang negatif, menyanyi lah, menari lah kan, mungkin ada unsur yang minuman makanan haram ke, ni kena elak lah. Even kita beli kek pun, letak lilin atas tu pun kena elak. Lilin atas kek ni asal kepercayaan dia menghapuskan dosa. Sebab itu orang akan meletakkan ikut kiraan usia kan, kononnya katalah dah hidup 20 tahun, kalau nak letak 20 tak boleh. Dia ambil satu lilin, dia kata ini satu ni bersamaan 10, dia letak dua. So letak dua lilin, bila dibakar tu, itu isyarat asal kepercayaan, isyarat kepada menghapuskan dosa kan, terbakarnya lilin, terbakarlah dosa macam tu. So itu asal kepada kepercayaan tersebut. So kita tak ada macam tu, dan kita tak ada keperluan, tak ada masalah pun, tak ada kebaikan pun, bahkan keburukan lagi. Kimia lilin tu terlekat pada kek. So elak kan, tak perlu jadi ikut adat benda yang tak ada manfaat kan. Lagi satu, beli kek, orang makan sebab dalam mulut, ni tepek kat muka, kata nak jadi Fair and Lovely kan. So itu pun tak patut, membazir lah. So kena jagalah pantang larang kalau kita nak sambut secara adat. Selagi mana tak bercakap syarak tu, is okay lah, buatlah kan, buatlah, tapi jangan kita melampaui batas. Jadi ini yang kedua tuan-tuan. Baik, kita nak sebut tentang hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi ni dia bukan berlaku sebab pelarian, walaupun masa tu berlaku lah kan, bila musuh mencari Nabi, bila pemuda-pemuda yang telah diupah ni, yang mana diberikan ganjaran, siapa yang berjaya bunuh Nabi diberikan 100 ekor unta kan, itu sebagai satu ganjaran, reward kepada orang yang berjaya bunuh Nabi. So setiap kabilah yang ada pada masa itu, dikira lebih kurang 11 kabilah ni kan, masing-masing ada tentera yang berkuda, yang gagah perkasa, yang muda-muda ni cari Nabi kan. Walaupun nak kata situasi itu macam tu kan, dalam keadaan macam tu, dan Nabi dikejar kan. Kemudian Nabi berada dalam gua Sur kan, kita boleh kata lebih kurang macam keadaan Nabi lari daripada musuh. Tapi sebenarnya bukan, kerana perintah Allah. Allah menyuruh untuk Nabi berhijrah. Cuma nak kata hanya asbab dikejar oleh musuh. Sebab kalau kata musuh, daripada awal Nabi dakwah dah ada musuh kan, bahkan ujian pun semakin mencabar. Daripada awal Nabi berdakwah 3 tahun rahsia, dan kemudian lagi baki 10 tahun kat Mekah secara terang-terangan kan, semua tu menghadapi ujian lah. Cuma nak kata waktu tu takdirnya berlaku satu mesyuarat di dan luar oleh Quraisy Makkah nak membunuh Nabi. So mereka mengupah setiap daripada kabilah tu yang hebat-hebat tu nak membunuh Nabi. Tapi malaikat Jibril datang jumpa Nabi, menceritakan perkara itu seraya membawa sekali perintah untuk Nabi berhijrah. Antara buktinya apa? Boleh lihat dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-40. Dalam ayat itu digambarkan keadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq dalam gua Sur, gua Hira. Gua Hira tu Nabi dapat wahyu kan, ini adalah gua Sur kan. Dalam tu disebut, dalam ayat tersebut, ketika Nabi rasa down kan, apa yang Abu Bakar sebut, la tahzan innallaha ma'ana kan, jangan sedih, la tahzan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita kan. Nabi rasa down, ini menunjukkan Nabi manusia biasa, ada perasaan, ada emosi, gembira, sedih, marah kan, ketawa, mengantuk, kata tuan lah, orang lain nak sebut itu normal, manusia biasa. Jadi dalam gua itulah Abu Bakar sebut la tahzan innallaha ma'ana. Teringat saya tuan-tuan, ketika berceramah di sebuah SMK di Kajang, saya tanya lah kan dengan pelajar sekolah ni kan, apa yang Abu Bakar sebut? La apa? La apa? Jangan apa? Ada seorang depan disebut la taqrabu zina. Tiba-tiba la taqrabu zina, jangan hampiri zina. Punya yakin dia sebut. Tapi tak apa, kita seluk lah dia punya keyakinan, tapi masalahnya salah. Satu sekolah pula lepas tu. Biasalah kalau budak sekolah menengah ni memang dia punya fikiran dia, kalau sebut la je dia sambung taqrabu zina. Dia tak fikir lain lah. La taqrabu zina je tu. Sampai bila lelaki perempuan bercakap pun dia kata la taqrabu zina. Entah apa yang nak dekat kepada zina pun tak tahu. Tapi jangan kita sebut ni lah, sebut macam tu pula. Bukan la taqrabu zina, la tahzan innallaha ma'ana kan.
Takkan Abu Bakar sebutkan Nabi, oh la taqrabu zina, orang tengah sedih ni, la taqrabu zina, jangan hampiri zina, dan tak kena lah. Jadi baik, jadi itu berkenaan dalam peristiwa dalam gua Sur. Jadi bila mana dah sampai berita itu kepada Nabi SAW, berita tentang nak bunuh Nabi, maka Nabi pun jumpa Abu Bakar dan Nabi memulakan perjalanan pada malam, sama ada 26, 27 ataupun 28 Safar. Dia berlaku pada bulan Safar, kan? Lepas tu bermalam di Sur, sebab dikejar oleh musuh. Kita tahu kan, bila dikepung rumah Nabi, sebila Nabi dah keluar dalam keadaan Allah lindungi Nabi, sama dua keadaan, sama ada mereka musuh tertidur ataupun musuh tak nampak. Nabi keluar, musuh dihijabkan mata dia. Ini tak nampak lah, dan Nabi diselamatkan oleh Allah. Allah bantu Nabi. So bila dah keluar rumah tu, mereka naik unta. Yang tentera berkuda ni, naik kuda lah, nama berkuda kan. So kuda dan unta, maka unta lagi lambat sikit lah daripada kuda. So sebab itu strateginya bermalam dulu di Gua Sur. Bukan takut, itu strategi, kan? Kita kalau dah tahu memang tak boleh nak buat apa, kan? Contoh kita berhadapan dengan singa, harimau, takkan kita kata buatlah apa yang kau nak, aku ada Allah. Memang Allah tu ada, tapi kita kena ada usaha lah. Takkan kita kata serah diri kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Siap keluarkan dari Quran, faiza azam tak tawakkal ala Allah. Jadi nak kata tak kena lah, sebab usaha tu kena ada, kan, yang sesuai dengan keadaan. So bila kita dah didekati dengan haiwan yang berbahaya macam tu, mesti dan pasti kita akan elak nak selamatkan diri. Macam COVID lah, kan, ada juga mula-mula kan orang tak boleh terima, dia kata apa, aku tawakal kepada Allah, nak takut mati buat apa. Bukan masalah takut mati, kita kena ada usaha nak menjaga, memelihara nyawa. Itu maqasid syariah, bukan takut, kan, sebab mati itu pasti bila-bila masa, sekarang pun boleh. Tapi nak sebut kita dalam keadaan bukan sengaja mencampakkan diri kita dalam kebinasaan. So mesti kena ada satu faedah. So sama dalam ketika musuh kejar Nabi, maka strateginya bermalam dulu di Gua Sur 3 malam supaya musuh ni tertipu mencari-cari Nabi kat mana. Lepas dah bermalam 1 Rabiul Awal, hari Isnin, Nabi mulakan perjalanan. Jalan terus kan, lebih kurang 400 km ke atas. Dia punya perjalanan daripada Mekah ke Madinah, Yasrib. Bila dah bergerak naik unta tu kan, bila dah bergerak sampai 8 Rabiul Awal, hari Isnin, Nabi sampai di Quba. Quba ni dia dekat dengan Madinah, Yasrib, dekat sana. Cuma nak kata simbolik dia, Nabi mendirikan masjid tu selama 4 hari, daripada Isnin sampai hari Khamis, 4 hari. Kemudian hari Jumaat tu, lepas solat Jumaat, macam ni lah solat Jumaat, lepas solat Jumaat barulah Nabi masuk ke kota Yasrib, ataupun Madinah lah, nama lama bagi Madinah, pada 12 Rabiul Awal. So ini tentang sedikit lah kita nak tengok secara ringkas sahaja hijrah Nabi SAW. Okay, so ini chapter 1, bahagian pertama. Bahagian yang kedua, datang mana 1 Muharram. Okay, kenapa kita fikir 1 Muharram? Ini adalah tentang takwim, penyusunan ataupun kalender bagi umat Islam. Zaman bila? Bukan zaman Nabi, dan zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman pemerintahan beliau, sahabat ni berbincang perlu ada satu takwim bagi umat Islam. Sebab sebelum tu ikut kepada Masihi, kan? Jadi untuk umat Islam kena ada satu kiraan supaya mudah umat Islam nak buat urusan apa-apa. Contoh yang penting-penting lah, macam contoh nak salat Jumaat semua kan. Jadi nak biar jelas hari apa, bulan apa tu biar jelas. Nak puasa Ramadan, nak raya, nak korban haji. Jadi masing-masing berbincang, bagilah pandangan. Ada yang sebut pada bulan tahun Nabi lahir, tahun Nabi jadi Rasul, tahun Nabi wafat, tahun Nabi hijrah. Sebelum dia bincang balik, apa yang paling sesuai? Kalau tahun Nabi lahir, kita tengok Masihi kan, ada perbezaan pandangan. Ada yang sebut 570, ada yang sebut 571, ada yang sebut 572 Masihi. So tak sama, dia ada khilaf. So nak tentukan macam tu pun tak kena. Kalau lihat kepada sudut Islam pula, letakkan tahun gajah. Takkanlah letak gajah 1, gajah 2. Hari ni gajah 1445. Tak, macam tak kena, takkanlah jadi gajah sebagai kiraan tahun kan. Sebab peristiwa waktu tu tentera bergajah, tentera Abraha menyerang Makkah. Kan kebiasaan waktu tu kan ambil peristiwa yang besar.
jadikan sebagai nama tahun tu kan. Jadi tak kena. Tahun Nabi jadi Rasul pun sama, 40 tahun pun tak ada kiraan daripada tahun bila. Ada pun tahun gajah tu lah, maka tak kena. Tahun Nabi wafat ni, walaupun jelas pada tahun ke-11 Hijrah, 12 Rabiul Awal, tahun ke-11 Hijrah, dan hari Isnin, memang jelas. Tapi kalau kita kira yang tu sebagai satu kiraan tahun yang baru, kita pun jadi serba salah. Kita dalam dilema, nak gembira ke nak sedih kan? Sebab kita nak gembira, semangat masa tahun baru ni ada azam kan. Azam saya Ustaz pada tahun ni adalah menyelesaikan azam tahun lepas. Sudah. Habis tu azam tahun lepas ni apa? Menyelesaikan azam tahun sebelum-sebelumnya. Jadi sampai ke sudah tak ada jalan keluar. Dan dia kata apa? Sebab itulah nama saya Azam, Azamuddin. Azam dalam beragama. Hobi saya azam, tak tahu. Apa yang saya azam saya pun tak tahu. Tapi yang pasti saya adalah azam. Kan dia bagi punchline macam tu. So kita nak azam yang semangat kan, semangat untuk mencapai sesuatu yang kebaikan dari sudut agama. Kan bukan azam tu dunia sahaja. Dunia kita dah memang akan plan. Usia macam ni nak kahwin ke, usia macam ni nak beli rumah, nak beli kereta, usia macam ni nak mati, pun ada plan juga kan. Ada plan usia dan plan cara kematian tu. So kita ada satu azam. Dalam masa yang sama, kalau kita kata tahun tu tahun Nabi wafat, kita dah semangat kan, tiba-tiba jadi down, sedih kan. Awal down ke tu, down sorang-sorang kan, jadi sedih pula. So tak kena. So maka dipilih tahun Hijrah. Tahun Hijrah di satu benchmark dalam kegemilangan Islam, kerana sampai terbentuknya perlembagaan pertama kan, Sahifah Madinah. Yang pertama kat dunia ni menjadi rujukan kepada mana-mana perlembagaan, perundangan. So satu kegemilangan bagi umat Islam. So dipilihlah tahun Hijrah. Bulan pula, kenapa tak pilih bulan Rabiul Awal? Kan lagi senang. Bulan kelahiran Nabi. Nabi berhijrah pun khusus pada 1 Rabiul Awal. Kan hujung Safar tu Nabi berada dalam busu dulu. 1 Rabiul Awal baru Nabi mula perjalanan. Kenapa tak pilih Rabiul Awal? Kan banyak pandangan yang sahabat sebut. Dipilih Muharram sebab apa? Ada 3 sebab. Pertama, disebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Atau kama qala, sebaik-baik puasa lepas Ramadan bulan Allah Al-Muharram. So sebab pertama, bulan ini disebut sebagai bulan Allah. Bulan ni banyak istimewa yang Allah berikan. Kan antaranya apa? Ini sebab yang kedua. Sebab yang kedua iaitu bulan ni afdal puasa banyak lepas Ramadan. Bukan puasa penuh, bukan seluruhnya puasa, dia perbanyakkan puasa. Keseluruhan ni hanya pada Ramadan saja yang difardukan. Yang lain-lain tu hanya maksimum. Termasuk Rejab, Sya'ban sama. Even Syawal pun sama. Syawal tu jelas lah 6 hari kan. Jadi dia perbanyakkan. Maknanya kita puasa yang pada hari-hari dimaklumi, Isnin Khamis, pertengahan bulan, selang-seli, tak ada masalah. Yang puasa sepanjang bulan tu, itu Ramadan saja. Nak sebut banyak puasa, banyakkan puasa. Ni kelebihan yang kedua. Yang ketiga, ini paling relevan, iaitu bulan ni lah yang mana gambaran simbolik dia, orang pergi haji mereka akan balik pada bulan Muharram kan. So kita kat sini ni kira Ansar kan, mereka yang pergi haji mereka balik, kita sambut mereka dengan gembira. Di simbolik dia macam mana Nabi disambut oleh penduduk di Madinah, penduduk Ansar di Madinah. Simbolik ni berlaku setiap tahun kan, bila masuk di Muharram ramai yang datang balik, kembali balik. So kita kat sini tak ada rezeki nak pergi lagi, kita pun sambut mereka dengan gembira kan. Kita bertegur sapa, dengar peristiwa apa yang mereka share, pengalaman ke kan, kita ambil, mungkin dia orang nak bagi hadiah kat kita ke kan. Jadi perkara ni akan berlaku setiap tahun. So simbolik dia paling sesuai adalah pada bulan Muharram. Tak berlaku pada mana-mana bulan. Haji ni berlaku Zulhijjah dan balik ni biasanya mesti bulan Muharram kan. Jadi tak berlaku pada mana-mana bulan. So ini antara hikmah ataupun sebab dipilih bulan Muharram ni bulan pertama dalam sistem kalender takwim hijrah. So ini chapter yang kedua tuan-tuan. So jelas maknanya pertama tadi hijrah Nabi tak berlaku pada Muharram, berlaku pada hujung Safar dan sampai pada 12 Rabiul Awal. Hujung Safar ni bila? 26 atau 27 ataupun 28.
bermula pada malam. Kemudian kenapa 1 Muharram ni disebut ni kan, istilah 1 Muharram ni adalah takwim hijrah yang ditentukan pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu melalui sistem syura, dibincang, di masing-masing memberikan pandangan. Bukan sistem diktator kan, seorang ketua je buat keputusan, tak, masing-masing bagi pandangan. Dan yang kedua, ini yang ketiga, chapter ketiga yang terakhir untuk tengah hari, hijrah maknawi. Apa yang kita nak ambil iktibar daripada hijrah Nabi SAW? Apa yang kita nak hijrah? Sebab lepas Nabi wafat tak ada hijrah dah, hijrah hakiki tak ada dah kan, hijrah perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Kecuali apa? Kecuali alam dunia ke alam ruh. Itu adalah nanti yang waktu kematian. Tapi nak kata secara perpindahan diri kita tak ada dah. Jadi kita nak hijrah macam mana? Hijrah maknawi. Bukan hijrah maknawi ya. Bukan maknawi ya, hijrah maknawi. Maknawi ni macam mana? Hijrah maknawi ni kita nak lakukan satu perubahan dalam kehidupan kita untuk mencapai matlamat yang Allah redha melalui jalan yang Allah suka. Ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya ketika mentafsirkan perkataan hijrah, yang memberikan satu lagi maksud perubahan hijrah diri kita ni ke arah lebih baik kan. So apa kita nak kena buat, apa nak kena fokus? 3 benda tuan-tuan: ilmu, amal, akhlak. Ini susunan dia. Seperti mana Nabi SAW, Nabi pun mendapat ilmu dulu kan, Nabi nak jadi akhlak dia semakin baik. Nampak? Ini satu proses tuan-tuan. So apa yang kita nak kena buat? Pertama, peringkat ilmu ni, macam tuan-tuan, alhamdulillah kan, mudah-mudahan istiqamah datang ke masjid kita. Kita pun banyak buat pengajian majlis ilmu kan. Even sekarang ni mudah, online, hujung jari je pun nak cari siapa, pilih ustaz mana, tarikh bila, dekat mana pun boleh pilih. Tak nak masjid sini, masjid tu pula, padahal online je pun nak pilih juga, pilih lah kan, tak kisah. Yang tinggal kita nak belajar je. Jadi kalau boleh tuan-tuan, setiap hari yang kita lalui, adakan sedikit masa menuntut ilmu agama. Kena ada. Sebab untuk dunia kita boleh kejar macam-macam kan, rezeki kan, kita boleh maknanya nak sumber, nak dapatkan rezeki, kita sungguh-sungguh mencari setiap hari, berjam-jam. Takkanlah nak untuk akhirat, bersedia untuk akhirat sampai kita memilih seminggu sekali saja kan, agak menakjubkan kita lah kan, kita rasa hairan kalau macam tu. So lepas ni tuan-tuan, adakan satu hijrah. Setiap hari peruntukkan sedikit masa, paling kurang mungkin lah beberapa minit, mungkin setengah jam pun okey kan, untuk kita belajar. Tapi kena bersungguh-sungguh, kena belajar bersungguh-sungguh. Penuntut ilmu, dia mesti kena tuntut, bukan tuntut duit. Tuntut maknanya ilmu tu bersungguh-sungguh dengan adanya catatan. Mesti ada tuan-tuan. Kita bayangkan kita hantar anak pergi sekolah, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah agama kan, bawa buku berbuku-buku kan, berat berkilo-kilo. Kita ni bawa juga berkilo-kilo, perut kita kan, berkilo-kilo berlapis-lapis. Saya lah tuan-tuan terutamanya kan, maknanya kena ada juga satu catatan. Dan mencatat ni dia ikut pun okey tuan-tuan, santai. Betul. Saya bila saya dalam majlis ilmu kan, bila saya sampaikan kuliah, saya tengok kalau ada jemaah yang pegang handphone, saya akan sangka baik kan, yang mana saya anggap, saya sangka baik yang dia sedang mencatat, dia mencari bahan, dia sedang merujuk sumber. Walaupun mungkin dia tengah main PUBG, jadi tak apalah, sangka baik. Walaupun dengar bunyi tu Mobile Legends ini Roblox ni, tapi tak apa, sangka baik kan, mungkin dalam Roblox tu dia tengah mencatat, tak apa kan. Tapi nak sebut, kita kena ada catatan, mesti kena ada tuan-tuan. Sebab itu jadi saksi kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kan. So ini yang saya kira penting untuk kita amalkan. Sebab bila kita dah mencatat, bila ada catatan, kita boleh rujuk lagi. Kalau kita lupa, tak ingat kan, sama-sama ingat lupa ingat ya. Tengok balik kita punya nota. Satu lagi nak sampaikan pada orang pun senang kan, ambil gambar, send dalam status WhatsApp kan, senang kan, kalau kata nak buat macam tu lah. So nak sebut belajar ni tuan-tuan, mesti kena ada catatan. So lepas-lepas ni datang majlis ilmu, rajinkan diri kita mencatat. Terpulang lah tuan-tuan, nak catat macam mana sekali pun terpulang. Ada seorang jemaah ni tuan-tuan, macam saya biasa kalau buat kuliah, saya akan bawa slide
Even kat sini pun dulu waktu sebelum PKP pun kalau tuan masih ingat lah kan, saya memang buat slide kan. Jadi nak memudahkan semua dapat manfaat. Siapa yang berminat lah nak ambil gambar, bukan ambil gambar saya, nanti bagi dia ambil gambar tu, slide tu kan. Ada seorang jemaah di sebuah tempat saya kuliah tuan-tuan, dia siap rakam suara. Rakam suara, bukan rakam video macam ni, rakam suara. Saya pun serba salah, sebab saya nak dengar suara saya pun saya tak lalu suara pun garau kan. Tapi dia rakam, mungkin dia suka macam tu, tak apalah, terpulang pada dia lah, bukan saya nak dengar, dia nak dengar kan. Yang penting kita ada rujukan. So bila dah bersungguh-sungguh kita belajar, baru ada kekuatan kita nak amal. Kemampuan, kesungguhan Allah bagi kita kefahaman, baru kita boleh amal. Lepas amal bersungguh-sungguh, istiqamah dalam kebaikan, barulah jadi orang yang berakhlak mulia. Ini kalau proses peringkat pertama pun tak lepas, ataupun sekadar cukup-cukup makan, maka susah kita nak beramal, lagi susah nak jadi orang yang berakhlak mulia. Sebab itu tuan-tuan, kita datanglah banyak mana majlis ilmu pun, jemputlah penceramah hebat mana pun, kalau kita sendiri kan, sebagai seorang yang menuntut ilmu, tak ada kesungguhan, maka tak ada manfaat. Mungkin ada pun sedikit lah tuan-tuan, tapi kita ni nak dapat maksimum. Ada kat dunia kita kata sedikit zuhud cukup. Zuhud sebut senang lah, nak buat tu bukan senang. Tapi majoriti kita mungkin tak mampu. Kita ada peluang, kita akan dapatkan banyak jenis rezeki yang kita boleh dapat. Itu dunia kita boleh buat macam tu. Kenapa akhirat tak nak buat macam tu? Sebab tak nampak kan? Bila datang kematian baru nak menyesal, nak sedekah lah, nak puasa lah, baru menyesal tuan-tuan. Jangan jadi macam tu. Berapa ramai orang dah menyesal, dia dah lambat baru nak menyesal. Disebut dalam Quran kan, surah Al-Munafiqun antaranya. Dah terlambat dah baru nak kata nak bersedekah bagai. So kita ni tuan-tuan, Allah bagi kita masih lagi peluang, ruang bernafas, kehidupan yang masih ada. Maka tuan-tuan, sama-samalah kita bersungguh-sungguh dalam untuk berhijrah. Kita bersungguh-sungguh nak menuntut ilmu, kita bersungguh-sungguh nak amal ibadah, amal saleh, tambahkan lebih daripada biasa, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang berakhlak mulia. InsyaAllah amin. Dan tuan-tuan, sebelum saya tutup majlis ilmu, saya share satu hadis, ini sekadar ringkas saja, yang mana kalau boleh jadikan ini pun satu batu loncatan untuk kita berubah ke arah kebaikan. Hadisnya sahih, hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1981. 3 wasiat yang Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertama, Nabi pesan puasa 3 hari. Siyamu salasati ayyam min kulli syahri. 3 hari ni bila? Pertengahan bulan. 13, 14, 15 Ogos kan? 13, 14, 15 bulan Islam lah kan? Kalau Muharram dah habis dah, masuk Safar nanti dan Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. So ini puasa pertengahan bulan. Ini antara yang payah, susah orang nak buat. Jadi kita cuba tanya hari Isnin nanti kan, kita tanya tengok berapa ramai jemaah kita yang puasa sunat kan. Sila-sila tak ada orang yang angkat kan. Tapi macam tu, ini susah orang nak buat. So kita nak jadi special, kena buat ibadah yang special. Antaranya puasa, sebab susah orang nak buat. Lagi satu, Allah rahsiakan ganjaran dalam hadis. Allah sebut ganjarannya apa kan? Yang Allah sebut apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Atau kama qala, iaitu apa? Sesungguhnya puasa ini untuk aku, untuk Allah, dan aku yang layak membalas. Yang kedua, wasiat Nabi yang kedua, solat duha 2 rakaat. Kalau boleh tuan-tuan, buatlah sungguh-sungguh. Setiap hari kena buat. Jadi saya kata dulu saya mengajar di sekolah sebelah, Sekolah An-Nur Seri Kundang. Sekolah kita antaranya yang buat setiap hari solat duha kan, kepada pelajar sekolah. So kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita tahun 1, 2, 3 boleh solat duha istiqamah setiap hari kan, nak kata ada masa, kita tak ada masa kan. Budak-budak boleh buat, kita tak boleh buat bagi alasan tak sempat lah, ada urusan macam-macam. Nak buang air sampai 10 minit pun boleh. Solat duha takkan tak sempat kan. Sebenarnya boleh, cuma kita tak nak. Kalau boleh tuan-tuan, kita buatlah sungguh-sungguh. Yang mana dah istiqamah, tambah lagi, lebihkan lagi. Dan terakhir yang ketiga, iaitulah witir sebelum tidur. Witir tuan-tuan, ini nak bincang jadi panjang sikit, cuma saya nak ringkas je. Witir ni boleh buat sepanjang malam. Lepas solat isyak tu dah boleh buat, ataupun pada hujung sekali pun tak apa. Yang penting, buatlah witir tuan-tuan. Walaupun sunat dalam mazhab kita, tapi dalam mazhab Hanafi, ini sebagai ilmu, mazhab Hanafi, mereka dikira wajib, mesti kena buat. So kita ni walaupun kata Syafi'i, bukan kata selamat tak payah buat kan? Bukan macam tu. Kita nak juga buat kan? Jadikan satu amalan secara berterusan.
Mudah-mudahan bertambahnya usia kita ni dan bertambahnya hari-hari kita lalui, kan semakin matanglah kita dalam dunia dan lagi kena matang untuk akhirat. Lagi kena bersedia tuan-tuan. Sebab apa? Kematian itu datang mengejut. Bila-bila masa? Even sekarang pun boleh berlaku. Kita tak tahu. Hanya Allah je yang tahu. Lepas tu kena bersedia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan menggolongkan kita semua dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. InsyaAllahu amin. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tuhsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallah wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.